Okey, rasanya lebih selesa kita kalau berada di makmal kita yang sebenar, okey, di bangunan fakulti kita. Okey, tapi kita ada sekarang adalah makmal yang sebegitu, yang sebenarnya biasa digunakan dalam kelas. Okey, untuk kelas. Kemudian pula ada meja ada kerusi yang macam tu kan. Sekejap Hmm. Semua macam ni nak bersin lah nak apa lah. Okay. And then apa tadi saya kata panas lagi. Okay, tak selesa. Okay, sebab tak boleh buka aircon. Kemudian kipas pun bising. Okay, ada kipas tapi bising. Okay. So, macam mana ahli nak menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut? Kalau kita kata benda-benda tu memang kalau kita rasa ini bukan suasana yang bagus, yang kondusif untuk kita buat kelompok, maksudnya memang kita tak boleh buat kelompok lah. Okay? Tapi kalau itu saja pilihan yang masa sesuaikan dan kita kena kondusifkanlah keadaan-keadaan tersebut. Okay? And then kesediaan mengambil risiko rendah masih meneroka. Okay? So sejauh mana ahli-ahli bersedia untuk mengambil risiko yang kecil-kecil lah kita kata. Risiko yang mudah-mudah. Okay? Untuk meneroka dan juga diteroka. Kan kadang-kadang dalam kelompok ahli takut nak bertanya. Bila kita bertanya seolah-olah kita meneroka lah. Okay? Tak adalah kita mengharapkan kepada ketua kelompok ataupun untuk bertanya, okay, untuk memberi respon dan sebagainya. Okay? Dan begitu juga sebaliknya sejauh mana ahli kelompok sendiri sanggup untuk meluahkan, untuk menyampaikan sesuatu tentang diri dia sendiri. Even kadang-kadang dalam sesi berkenalan kan, kalau you all perasan, ada orang dia excited nak memperkenalkan diri dia. So masuk dalam keadaan situ dia dalam keadaan bersedia. Ada orang yang rasa berat, tak tahu apa nak cakap. Dan bila dia cakap tu pun, dia memperkenalkan diri pun dia rasa macam biasa-biasa je. Okay, tak ada something yang interest lah dekat situ. Okay, tak ada, not interesting lah. Okay, dia rasakan sebegitu. Okay, itu adalah kesediaan mengambil risiko. Isu utama adalah percaya versus tak percaya dan melibatkan diri versus tak melibatkan diri. So sama ada nak percaya atau tak percaya kelompok dengan ahli-ahli kelompok yang lain. Okay, dan juga sama ada nak melibatkan diri atau tidak. Okay, sebab tu bila kita buat kelompok, kadang-kadang ada orang aktif, ada orang tak aktif. Kadang-kadang ada orang aktif pada sesi sekian-sekian, ada yang tak aktif pada masa sekian-sekian. Itulah yang saya kata tadi, kompleksnya isu ni. Kalau nak faham, itulah menjadi tugas kaunselor kelompok atau untuk sikap tersebut akan mengganggu perjalanan ataupun proses kelompok. Okay? Dan ketidakselesaan memang ada waktu berhenti sekejap. Okay? Ataupun ada sesuatu benda yang agak semua orang berfikir dan ketidakselesaan biasa dengan kesenyapan. Dia senyap, rasa risau. Okay, dia rasa macam tak boleh, tak sepatutnya senyap. Sedangkan senyap tu sebenarnya benda yang ada ketikanya benda kebanyakan keadaan senyap ni adalah benda yang baik sebab berlaku proses penilaian diri daripada masa senyap tersebut. Okay, kita kena belajar lah untuk support apa kita kata selesa dengan keadaan kesenyapan. Kerana selamat kelompok tersebut. Okay? So ahli kita tak boleh paksa. Dia sendiri akan tanya pada diri dia sendiri, okey tak kelompok ni, dan dia sendiri akan tentukan sejauh mana dia nak berkongsi ataupun sejauh mana dia boleh berkongsi. Okey, itu atas dia dan kita tidak boleh memaksa. Okey, kita hanya boleh cuba melalui soalan-soalan, minta penjelasan dan sebagainya. Okey, dengan harapan dia akan lebih terbuka untuk berkongsi. Kan? Tapi dalam keadaan
dia apa terpulang pada diri dia sendiri lah bagaimana dia nak menentukan keadaan tersebut. Okay, next slide. Ain. Mata saya tengah tengok TV ni. Okay. Ada Kirin ya, Datuk Azizul Hasni Awang tengah bertanding. Okay, Olimpik. You all mungkin tak tahu saya orang suka sport. Okay, jadi melihat kepada sport ni. Sekarang dia tengah semi final. Okay, Kirin kau tak silap saya. Okay, kita harap nanti ada result yang okay di situ. Okay, kebimbangan yang dialami oleh ahli. Okay, kebimbangan yang diambil oleh ahli semasa sesi berjalan di peringkat awal. Sekarang ni jangan lupa kita masih lagi di peringkat permulaan. Okay, kita masih lagi di peringkat permulaan. Okay, iaitu kebimbangan mengenai penerimaan dan penolakan. Biasanya ahli akan rasa orang terima aku tak? Orang tolak aku ke tak? Ini dia ada kebimbangan dekat situ. Okay, and then bimbang mengenai penilaian orang lain terhadap dirinya. Kadang-kadang bila kita buat pendedahan diri, okay, self disclosure tu, kan kadang-kadang kita kata macam mana penilaian orang pada kita kita ni mengada-ngada ke, kita ni main-main ke, kita ni benda yang kecil kita nak besar-besarkan ke, okey, dan sebagainya lah. Okay, perkara-perkara itulah sebenarnya yang menjadi kebimbangan. And then takut dilihat sebagai seorang yang tidak bijak ataupun stupid lah, orang yang bodoh lah maksudnya. Kadang-kadang ada orang cakap, kadang-kadang kita rasa alah tak apalah yang dia cakap ni sebenarnya kan, kadang-kadang pernah berlaku sebenarnya kan, saya sendiri pun pernah berlaku bila buat seperti kelompok kan, ada ahli yang cakap dia punya perkongsian itu macam tak sampai kepada apa yang kita nak, ataupun paling kurang pun kita kata macam budak-budak, kalau dah remaja dewasa tu macam budak-budak pula apa yang disampaikan tu. So itu yang dikatakan takut dilihat sebagai orang yang tidak bijak. Okay. And then bimbang tidak dapat menyesuaikan diri dalam kelompok. Okay, tidak dapat menyesuaikan diri. Bimbang, ramai yang bimbang. Pada peringkat awal memang kita akan rasa bimbang. Sebab tu kita wujudkan sebagai ketua kelompok, kita kena wujudkan rasa keselesaan tadi tu. Okay, supaya ramai yang rasa selesa dalam kelompok, dan walaupun dalam keadaan tidak selesa tersebut, mereka akan sentiasa rasa lebih baik. Okay, pada peringkat awal permulaan kelompok tu kan, 10 minit pertama mungkin rasa tak selesa, tapi bila sampai ke setengah jam seterusnya dan di akhir kelompok dia akan rasa lebih selesa. Okay, dia tidak tahu apa yang akan berlaku. Memanglah kita tak tahu pun apa yang akan berlaku dalam kelompok ni kan, sebab tu dah jadi bimbang tu. Ni apa ni, nak kena buat apa ni kan. Bila kita bincangkan benda ni, saya harap you all refer pada diri you all lah kan. Sepanjang you all bersama dalam kelompok, you all terfikir tak benda-benda ni? Okay, tak tahu apa yang akan berlaku kan. Benda tu pun boleh menjadi kerisauan lah. Okay, dan akhirnya situ ayat yang seterusnya adalah bimbang terlalu banyak menempatkan fikiran dan perasaan. Kadang-kadang ada juga orang yang jenis talkative kan, jenis cakap banyak, okay, yang excited sangat nak berkongsi kan. So pun kadang-kadang dia ada juga kebimbangan dalam diri dia, takut dia cakap banyak sangat, okay, apa yang difikir, apa yang dirasa. So perkara-perkara itulah sebenarnya yang menjadi kebimbangan kepada ahli kelompok. Okay, dan sebagai ketua kelompok kita kena sedarlah keadaan. Okay, Ain, seterusnya slide ketiga. Okay, pendekatan here and now. Okay, menggerakkan kelompok. Okay, so kita pada peringkat awal kita nak ahli kelompok kita berada dalam kelompok kita pada masa sekarang ni. Okay, sebab tu kalau kita nak bawa kepada perbincangan apa-apa perkara pun, seeloknya adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan sekarang. Okey, apa yang berlaku sekarang. Okey, berbanding dengan apa yang kita dah mula nak meneroka cerita-cerita yang lepas, okey. Cerita-cerita yang mungkin akan datang, okey, perkara-perkara tersebut sebenarnya mungkin tidak sesuai bila kita nak buat di peringkat permulaan. Okey, so yang kita perlu buat adalah yang sekarang ni.
here and now. Okay, kalau kita kata apa yang berlaku dalam hidup you all sekarang. Okay, apa apa yang gembiranya hidup you all sekarang. Kalau masa-masa ni kau tanya apa yang gembira macam tak ada lah kan. Okay, jadi kena juga faham keadaan tu. Jangan soalan yang kita nak cetuskan tu membawa implikasi yang sebaliknya lah yang tidak membantu. Okay, pergerakan atau energize kelompok tu. Okay. Dan ahli akan dikenali melalui perkongsian pengalaman here and now. Okay, daripada situ ahli akan dikenali. Kan? Mungkin macam COVID-19 kan, nanti saya petang nanti saya nak tanya dalam kelompok lah. Kan? Macam mana you all diri sendiri lah melihat kepada pandemik COVID-19. Bagus juga kan. Kita kita lebih terbuka lah dengan keadaan COVID-19 berbanding kalau kita kata kalau saya terus je buka kata kalau saya terus tanya COVID-19 ni memang satu perkara yang sangat membebankan kita, dia dah jadi terus dah, dia dah spesifik dah benda tu. Okay, dan kalau saya itu bukan soalan yang sesuai. Lebih baik kita tanya secara terbuka kan. Mungkin ada orang rasa pandemik COVID-19 ni ada baiknya juga. Kan? Mungkin ini adalah ruang dan peluang untuk kita jadi lebih berdikari mungkin. Kan? Mungkin dia juga jadi apa kita kata ruang dan peluang untuk muhasabah diri mungkin. Kan? So tengok pada masing-masing lah. Kan? Okay. Benda-benda ni jarang kita fikir sendiri. Okay. Tapi kita boleh bawa lah perkara itu dibincangkan dalam kelompok. Okay. Nak masukkan kucing seekor tu dekat luar tu kan. Kasihan pula dia duduk luar dalam sangkar panas kan. Walaupun dia ganggu bising kan tapi tak apa. Dah sampai ujung ke? Ain. Belum lagi lain. Okey, berada dalam situasi yang enam melonjakkan keinginan untuk meneroka timbangan dari saya. Okey, itulah sekarang. Okey. Sekarang ni tak ada air kan. Macam tu. Kalau bawa cerita tak ada air, benda ni benda tu ya now tapi banyak negatif kan. Banding dengan positif. So, hal ni kita kena memilih soalan tidaklah mengganggu permulaan kelompok tu. Okey, seterusnya Ain. Okey, tingkah laku dan sikap ketua kelompok yang membina kepercayaan. Okey, tugas ketua kelompok kita adalah untuk membina kepercayaan ahli kelompok. Okey, membina kepercayaan ni bukan membina kita satu kelompok tapi juga membina kepercayaan dengan ahli-ahli kelompok yang lain kan, dan juga membina kepercayaan bahawa kelompok yang kita tengah buat sekarang ni boleh menjadikan kita seseorang yang lebih baik daripada sebelum tu. Okey. So apa yang kita boleh buat sebagai ketua kelompok? Yang pertama adalah perhatian yang teliti dan mendengar dengan cerita, kita berikan perhatian yang teliti. Setiap perkataan yang dikeluarkan tu adalah perkataan yang sangat bermakna. Okey? So kita kena highlightkanlah perkataan-perkataan tersebut. Okey, sebab tu kalau siapa yang makmal saya minggu lepas contohnya kita dah buat kan, ada perkara-perkara mungkin ahli makmal saya boleh nampak kat situ, kan ada penekanan-penekanan yang saya berikan kepada perkataan-perkataan tertentu yang dikeluarkan oleh ahli kelompok. Okey? Dan mendengar dengan jujur. Maksudnya kita betul-betul dengar. Okey, bukan kita paksa, bukan kita dengan separuh hati dan sebagainya. Okey, mendengar dengan jujur. Okey, yang ini sangat penting. Kan? Kita beri perhatian kan? Tengok muka, tengok raut muka, eye contact, okey dan sebagainya. Itu adalah perhatian yang teliti dan mendengar dengan jujur. Itu maksudnya. Okey? And then fahami tingkah laku verbal dan non-verbal. Kita akan lihat, okey, ahli kelompok kita dari segi tingkah laku dia, verbal dan non-verbal. Ada yang kadang-kadang tu macam tak berapa selesa. Ada yang masih rasa malu-malu. Okey, ada yang rasa unsecured lah, rasa tak selamat. Okey, perasaan tu memang boleh ada dan cuma yang penting sebagai ketua kelompok kita kena
sedang kita kena faham mengapa tingkah laku tu dalam kita cuba bantu. Yang ketiga, empati. Empati ni pun sama dengan orang sebut empati macam mudah je kan. Okey, memahami apa yang dirasai. Okey, bukan yang dirasai. Kalau merasai apa yang dirasai, kalau sedih kan kita akan rasa sedih ha. Okey, kita itu yang jadi bila klien menangis, kita pun rasa macam nak menangis. Itu dah jadi merasai apa yang dirasai. Itu adalah simpati. Tapi kalau empati, memahami apa yang dirasai. Kita faham apa yang dirasa. Kita faham kesedihan yang sedang dialami itu. Kenapa jadi macam tu. Okey, apa kesan pada diri dia. Okey, semua tu kita ni. Okay, itu maksud empati. Jujur dan pendedahan diri, okey, kita berlaku jujur, okey, jangan reka-reka cerita. Okay, pendedahan diri itu adalah memang kita punya cerita. Kalau orang lain punya cerita, kita kena tahulah. Okey, pengalaman kita sendiri bersama orang lain, kita kena jujur. Okey, dan then menghormati, respect. Okey, ini pun penting. Okey, kita kena tunjukkan yang kita ada rasa respect. Okey, dan kita kena wujudkanlah rasa respect tu juga di kalangan ahli-ahli kelompok kita. Okey. Dan konfrontasi. Konfrontasi kat sini yang kita nak adalah caring confrontation. Okey, maksudnya kita nak orang boleh konfront tapi dalam konfront yang lebih bertanggungjawab lah. Konfront yang lebih menunjukkan yang kita lebih lebih memberi perhatian kepada apa yang sedang berlaku. Kita sesuaikan yang dia menjadi caring confrontation. Kan biasa kalau konfrontasi biasanya orang akan kata apa, tadi you kata you macam ni tapi tengok you buat macam ni. Kan itu konfrontasi yang biasa. Okay, tapi kalau di peringkat awal, kita tak boleh guna konfrontasi yang macam tu. Kita kena guna caring confrontation. Caring confrontation mungkin kita kata, oh, you nampak tak kalau you buat macam ni, you akan jadi macam ni. Dia macam tak selari dengan apa yang you buat. So mungkin itu nampak ayat tu mungkin lebih menunjukkan yang kita caring. Okay, berbanding ayat yang pertama yang saya sebutkan tu. Okay, so seperti yang saya selalu kata, kita bila belajar counselling ni salah satu perkara yang penting adalah dari segi ayat yang kita guna. Okey, dari segi perkataan yang kita guna, dan juga dari segi intonasi suara kita. Itu semua tu adalah perkara penting ambil lah kita. Okey, terusnya mengenai matlamat. Okey, kat sini dia ada 4 poin kat situ. Dia kata matlamat utama. Okay, di mana ketua kelompok membantu ahli membina matlamat yang spesifik dan jelas. Okay, apa yang diorang nak daripada kelompok? Okay, apa yang diorang nak sama ataupun dia boleh jadi satu matlamat yang berbeza antara setiap orang. Nak satu matlamat utama yang hampir sama untuk semua orang dan kita nak matlamat sampingan, okey, matlamat sekunder, okey, yang berbeza antara orang lain. Okey, so yang ni nanti mungkin nanti kita boleh bincangkan dalam makmal kita pada matlamat ni. Okey. Dan ketiadaan matlamat boleh membawa kepada sesi kelompok yang berpusing-pusing dan tiada arah. Yalah, tak ada matlamat kan? Nak bawa ke mana kelompok ni? Kan? Macam kita berjalan ni tak ada arah tujuan lah. Nak pergi mana sebenarnya? Kan? Nak pergi bandar ke? Nak pergi mana? Okey. So tak ada matlamat. So dia pusing-pusing je lah. And then bila kita nak mengenal pasti matlamat, kita perlu melibatkan kerjasama semua ahli. Bukannya datang daripada ketua kelompok, melibatkan semua ahli dalam kelompok kita. Okey, so kita kena bincang lah maksudnya. Okey, walaupun nampak macam letak je lah apa matlamat tapi tak macam tu So kita kena bincang sebab ada orang mungkin dia tak setuju dengan matlamat tu. Saya tak nak matlamat tu. Kan? Kita nak tahu juga kenapa dia tak nak matlamat tu.
Okey, so kita nak kena bincangkan dia tu, maksudnya melibatkan kerjasama daripada semua ahli dalam kelompok. And then bantu ahli meletakkan matlamat, gunakan kontrak dan kerja rumah. Okey, so kontrak tu maksudnya paling mudahnya kita verbal lah. Okey, sekarang matlamat kita ini, okey, so semua orang perlu bersetuju lah. Bila bersetuju maksudnya kita tak boleh lari daripada matlamat ni. Apa yang kita nak bincangkan, apa yang kita nak isukan dalam kelompok kita, dia tak boleh lari daripada matlamat ni. Okey, dan juga bila setiap kali habis sesi mungkin kita nak kita akan berikan homework, okey, supaya homework tu dapat membantu, okey, pencapaian matlamat tu tadi, okey, dapat membantu. Okey, seterusnya norm. Okey, norm ni norma kelompok ataupun peraturan kelompok. Okey, dan yang ni biasanya kita akan akan sentiasa ingatkan dalam penstrukturan. Okey, biasa kita panggil dalam kaunseling individu kita panggil penstrukturan. Okey, membantu kelompok mencapai matlamat dan boleh secara implisit atau eksplisit. Okey, apa maksud implisit atau eksplisit? Siapa tahu? Ada yang tahu tak? Tengok dengar terima je apa saya kata. Okey, matlamat ni maksud implisit ni adalah matlamat yang tersirat ataupun eksplisit adalah matlamat yang tersurat. Ini yang kita biasa nampak adalah matlamat yang tersurat lah. Kan kita nak jadi orang yang tahu mengurus masa dengan baik, kita nak tahu cara belajar yang betul untuk pembelajaran secara online. Okey, kita nakkan tahu lepas habis belajar ni apa bidang-bidang kerjaya yang kita boleh ceburi. So benda tu adalah eksplisit. So implisit mungkin dalam konteks kepribadian kita kan. Contohnya untuk jadi kaunselor, so kita kena ada 1, 2, 3 karakter yang membantu. Okay, so semua tu adalah implisit yang kita tak nampak, yang tersirat, okay, yang boleh berlaku dalam kelompok. Okay. And then contoh norma kelompok, okay, harapan terhadap promptness, okay, dan kehadiran yang tetap. Okay, harapan terhadap promptness dan kehadiran yang tetap. Maksud promptness tu adalah kita kata benda yang memang maksudnya tak boleh tunggu lah. Okey, perkara yang tak boleh tunggu. Harapan kita kalau boleh kita nak berada dalam kelompok ni, kita nak dapat apa yang sepatut kita dapat. Kita tak nak nanti dah selesai kita tak dapat apa-apa. Okey, dan kehadiran tu tetap. Okey, kehadiran mesti hadir lah maksudnya. Okey, kesediaan berkongsi perkara peribadi tentang diri. Okey, kita nak dia cerita tentang diri dia, bukannya cerita pasal orang lain. Begitu juga harapan untuk mendapat maklum balas yang bermakna. Okey, kita harap kita dapat maklum balas yang bermakna, bernilai, bermanfaat, okey, yang boleh digunakan juga oleh orang lain lah untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan. Okey, and then ahli didorong untuk menyediakan sokongan dan cabaran, okey, antara satu sama lain. Okey, so kita galakkan ahli-ahli saling menyokong. Okey, saling menyokong, okey, dan boleh mencabar tapi dalam keadaan-keadaan yang sesuai. Okey, boleh je mencabar kan sebab kadang-kadang memang kita perlu dicabar. Mungkin kadang-kadang kita ni jarang dicabar, jadi bila kita tercabar tu kita rasa macam tak boleh nak hadapi. So itu juga mungkin kan orang yang biasa tak ada masalah, kan biasa hidup senang, tapi bila ada cabaran dia rasa dia tak boleh nak lalui cabaran tersebut. So itu juga yang kita nak implement dalam kita punya kelompok supaya kita berada dalam realiti, kehidupan yang memang akan ada banyak cabaran dan bermulanya daripada kelompok itu sendiri.
Okay, and then seterusnya ahli berfungsi dalam konteks here and now. Okay, dalam keadaan sekarang, kita masih lagi peringkat permulaan. Okay, jadi memang kita nakkan here and now dulu lah. Okay, tapi kalaupun bila di peringkat dan seterusnya, kalau kita nak gunakan konteks here and now tu dalam kelompok pun boleh, tak ada masalah. Okay, here and now tu mungkin dari segi keberadaan dia sekarang, okey, dan sesuatu yang memang bila he and now dia akan lebih membantu sebab kadang-kadang kita banyak fikirkan tentang masa lepas dan masa depan, sedangkan benda tu sebenarnya bukan yang berlaku sekarang, jadi dia tak membantu kita untuk menjadi individu yang lebih baik. Okey, so seterusnya garis panduan ahli untuk mendapatkan mendapat kebaikan kelompok. Okey, apa yang ahli perlu, okey, supaya apa yang kita buat dalam kelompok tu memberi kebaikan. So kita kena buat, kita kena bantu membina kepercayaan, okey, kena percaya. Memang sebenarnya boleh memberi kebaikan kepada kita, okey, berbanding dengan, bukan kita nak kata sesi individu itu tak bagus, tapi maksudnya sesi kelompok tu dia lebih membantulah dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Okay, and then meluahkan reaksi secara berterusan, express persistent reaction. Okay, kita benarkan ahli memberi reaksi. Okay, secara berterusan. Maksudnya kalau ada apa lagi dia nak cerita, teruskan penceritaan dia. Okay, kalaupun tak berlaku dalam sesi yang pertama, mungkin dalam sesi yang berikutnya dia boleh ceritakan. Okay, kalau memang dia ada banyak isu yang dia nak ceritakan, dia boleh cerita. Tak ada masalah. Bukan kata bila dia dah cerita satu isu, so dia tak boleh cerita lagi. So bukan macam tu lah. Okay, dia punya keadaannya. Okay, dan bersedia semasa menghadiri sesi kelompok. Okay, kita nak juga ahli-ahli sentiasa bersedia. Kita tak naklah datang aja kelompok tapi masuk kelompok baru fikir apa nak buat. Kita tak nak macam tu. Sebaiknya sebelum masuk kelompok dia dah tahu dah, dia dah tanya diri dia sendiri apa yang dia nak cerita, apa yang dia nak kongsikan. Okay, dalam kelompok pada hari ni. Okay, dia kena ambil peluang tu. Seterusnya, buat keputusan mengenai apa dan bagaimana pendedahan dibuat. Kan, dia tentukan. Dia ahli tentukan sendiri macam mana dia nak berkongsi. Dan apa yang dia nak kongsi. Okay, dia tentukan sendiri. Okay, dia lebih mudah begitu. Ketua kelompok ataupun ahli-ahli kelompok yang lain perlu tanya sebagainya lah dalam usaha untuk memastikan ahli membuat pendedahan sendiri tu. Okay. Seterusnya okey, jadi ahli yang aktif, okey. So kita sebagai ahli kelompok kita galakkan ahli untuk jadi ahli yang aktif. Okey. So sebab kadang-kadang saya sendiri bila dengar CD yang student hantar tu kan ada kelompok yang senyap, okey. Cakap seorang-seorang, bukan cakap seorang-seorang, cakap seorang demi seorang. Okey. Lepas tu ada yang macam tak memberi respon, okey, nak respon pun tak tahu. So bila respon seolah-olah macam tak ada orang dengar perkongsian tersebut, pendedahan sendiri tersebut. Okey. So kita tak nak macam itulah, kita nak ahli aktif. Mungkin walaupun bising, okey, tapi benda tu bagus. Okey. Sebab tu dalam kelas saya kan biasanya dalam kelas dalam Webex ni tak boleh lah nak implement benda tu kan. Tapi kalau dalam kelas saya, kalau secara bersemuka dan dalam makmal, saya memang suka kalau makmal dan kelas saya bising. Bising tu maksudnya aktif lah. Okay. So you all boleh tanya, okay, boleh memberi pandangan dan sebagainya. So aktif. Tak ada isu kat situ. Okay. Tak nak senyap je. Seterusnya terima maklum balas dan dengar pendapat yang diberikan. Okay. So ahli perlu menerima maklum balas yang diberikan dan mendengarlah pendapat-pendapat yang diberikan oleh ahli-ahli yang lain. Walaupun dia tidak bersetuju, walaupun mungkin dia tak sesuai dengan diri dia, tapi dia perlu mendengar
Okey, kena beri peluang kepada orang lain untuk memberi pendapat dan maklum balas, dan akhirnya atas diri dia sendirilah untuk mempertimbangkan perkara mana ataupun maklum balas mana yang dia rasa dia nak guna. Okey, so itu ke apa garis panduan ahli untuk mendapat kebaikan kelompok. So dia hanya duduk saja ni, dia datang kelompok, dia datang tapi dia duduk saja. Okey, sudah tu dia kosong fikiran. Dalam kelompok pun sama, kosong. Dia not functioning. Dia tak dapat kebaikan dan ahli kelompok yang lain juga namanya begini, alang-alang kita nak buat kelompok ni, kita harap kita dapat macam tu kan. Tapi sebenarnya yang tersirat ni adalah apa yang saya sampaikan tadi lah. Kenalah aktif, kenalah dengar, kenalah bagi pandangan, ini barulah manfaat ni. Okey, teruskan Ain. Okey, tambahan lagi di situ, mencuba tingkah laku baru dalam kelompok. Okey, ahli juga digalakkan untuk mencuba tingkah laku baru dalam kelompok. Termasuklah bercakap. Okey, sebab kadang-kadang ada ahli yang tak yakin nak cakap. Dia tak rasa orang nak dengar apa yang dia cakap. Dia tak rasa cerita itu menarik. So, dia kena cubalah dalam kelompok. Kan, tengok reaksi ahli kelompok. Kan, jadi kalau dalam kelompok tu, dia dapat mencuba dan dapat dapat macam kata apa, train lah tingkah laku yang baru tu. Bila dia keluar daripada kelompok di halayak ramai, dia akan jadi lebih baik lah. Mungkin dia lebih yakin kan, terutama mereka-mereka yang tak rasa yakin untuk bercakap, mereka yang rasa rendah diri, yang rasa macam tak layak nak bercerita kan. So orang-orang ni memang perlu bila dia apa maksudnya gunakan kelompok untuk berlatih. Okay? So, kelompok ni saya kata persepsi yang baru lah, okay, terhadap diri dia, untuk berhadapan dengan masyarakat di luar sana. Jargon, kat situ dia kata specialized vocabulary kan. Jargon ni macam perkataan-perkataan yang orang jarang guna ataupun tak semua orang guna. Contoh paling mudah dialect lah. Dialek tertentu tu kan, mengikut tempat tinggal kita. Dialek orang Kelantan, orang Negeri Sembilan, orang mana lagi lah, Sabah, Sarawak, tu ada dialek. Dialek tu adalah jargon. Termasuk juga moden sekarang. LOL lah kan, kalau dekat WhatsApp lah, LOL. Apa lagi lah yang nampak lah. Jadi bila LOL, tak tahu apa maksud LOL tu kan. Jadi bila kita guna perkataan dia jadi satu question mark, apa cerita sebenarnya kan. Begitu juga dalam negeri, saya dulu masih kan kata sains. Saya kalau faham ini kita bersawan kan, kita bersaing. Itu adalah maknanya lah semua dapat dikata ahli kelompok yang lain dan juga pencapaian matlamat nanti. Bila kita buat kelompok kan, dia memang sikit sebanyak nanti kehidupan kita ada tak kelompok kita dalam proses untuk mengenal diri, untuk melihat diri, untuk membuat sesuatu yang lebih baik daripada diri kita sebelumnya. So dalam kehidupan sebenar kita adalah orang yang lama dulu. Orang yang lama dulu. So macam ada sikit gangguan lah sebelum mencapai keselarasan.
Okey, tingkah laku ataupun diri kita dalam kelompok dengan diri kita dalam kehidupan biasa. Okey, so dalam itu adalah satu proses. Okey, so bila kita buat kelompok, kita akan maksudnya kita akan apply tingkah laku baru, sikap yang baru dan sebagainya. So depan kita akan dapat satu tingkah laku dan sikap yang sepatutnya lah yang kita nak, yang sebelum ni sebenarnya menimbulkan isu yang besar kepada diri kita. Okey. Dan menjangka pertemuan perkara baru mengenai diri sendiri. Okey, so ahli kelompok sebenarnya boleh jangka, okey, akan ada satu penemuan baru tentang diri. Okey, dan penemuan baru tu yang buat cerita yang baiklah dekat sini. Okey, barulah dia tahu yang rupanya saya ni macam ni. Okey, bukan macam tu. Okey, boleh jadi juga perkara yang buruk. Sebenarnya jadi macam ni sebab aku sikap macam ni. Okey, so dalam hal tu pula dia kena lebih menerima lah. Okey, kekurangan dan kesilapan. Okey, dari segi karakter ataupun amalan ataupun pandangan dia tentang diri dia sebelum ni. Okey, so itu adalah menjangka penemuan baru. Okey, seterusnya Ain. Okey, mendengar dengan teliti dan berhati-hati dengan perbezaan dalam nada suara, okey, dan discriminatingly. Okey, maksudnya bila ahli-ahli nak dapat kebaikan daripada kelompok tu, dia orang seharusnya memberi mendengar tu, pendengaran mereka di secara totalnya, okey, kepada kelompok. Okey, mendengar dengan teliti dan berhati-hati. Okey, dan juga ada wujud nanti perbezaan dari segi suara, nada suara. Okey, semua tu sebenarnya memainkan peranan sebab kadang-kadang ada orang nak bersemangat nak cerita, okey, so suaranya lain. Okey, so kita tak boleh kata contoh kalau orang tu cakap saya tak puas hati apa semua kan. Daripada nada suara tu kita tahu dah betapa teruknya apa yang dirasa tu. Okey, berbanding dengan kalau kita tak hayati tentang intonasi suara tu, nada suara tu, kita tak dapat nak kenal pasti sebenarnya sejauh mana apa yang dirasa tu betul-betul mengganggu diri dia. Okey. Okey, setakat ni semua boleh dengar lagi ke? Nampak line saya macam tak putus ni. Okey. Elakkan boleh chat situ kalau rasa tak okey. Okey. Kini Waswa cakap okey. Nur Murni pun kata okey. Alhamdulillah. Okey. Nur Soleha. Okey, terima kasih. Ramai yang kata okey. Alhamdulillah lah. Nampak hari ni lain sikit lah. Itulah kita diuji dengan tak ada air tapi lain kita pula okey. Okay. Tapi dalam kepala saya ni dah sibuk ni nak pergi cari air lagi ni. Okey, untuk pergunaan rumah. Aku waktu Alhamdulillah saya tu. Okey. So saya ambil di masjid sebab masjid tu ada banyak pam. Okey, air boring kat sini ada 4 saya dengar tadi dia kata. So memang dia tak ada masalah. Okey, kadang-kadang kita takut pula ambil air kat masjid nanti orang nak solat tak ada, nak ambil semayang tak ada air pula kan. Tapi alhamdulillah selama tak ada air ni memang saya ambil air kat situ dah. Okey. So alhamdulillah memang banyak airnya dan saya memang bersyukur dan berterima kasih kepada Jatuh Kuasa Masjid lah yang memberi kebenaran. Tapi nak kena pergi jugalah. Perjalanan tak sampai lah 5 minit kan. Tapi kena angkat dan sebagainya. Okey. Kita diuji tapi masih ada perkara yang baik juga di sini kan. Okey. Okey, seterusnya elakkan mengkategori diri sendiri. Okey, jangan kita terus-terusan ataupun kita melihat diri kita sebagai itu dan ini. Okey, kita tak macam tu. Okey, kalau boleh macam selalu orang katakan tinggalkanlah jawatan-jawatan tu, diri kita tu, topeng tu tinggal kat luar. Bila masuk kelompok kita jadi macam orang baru. Selalu orang nak bagi faham cakap macam tu. Itu yang maksudkan mengkategorikan diri sebab kadang-kadang kelompok ni
Okey, uh, orang baik dan alih dia macam mengganggu perjalanan kelompok tu juga. Tapi kalau orang yang memang nak belajar sesuatu, orang yang nakkan berubah ke arah kebaikan. So manusia kita dalam satu kategori yang sama. Okay. And then tulis jurnal atau diary dan lakukan tugasan kerja rumah atau sesi bagi memantapkan pembelajaran yang dilalui. Okay. Yang ini kita implement dalam refleksi mamal yang you all buat dan hantar dekat Milo tu kan. Itu adalah salah satunya. Okay. So sebab tu bila saya kata tulislah dengan jujur kan perkara-perkara tersebut, jangan tulis sikit sangat kan. Jangan bila tulis sikit seolah-olah macam kita tak kita diri kita tentang apa yang kita dapat, apa yang baik, apa yang tak baik kan. Jadi kenalah tengok diri tulis lah kan, walaupun apa yang itu mungkin lah taklah cantik, taklah yang macam mungkin terbaik. Itu bukan nak cari yang cantik yang terbaik kat situ, tapi okay. Sebab tu bila lepas mamal terus refleksi kan, nanti insyaAllah saya baca, nanti bila saya baca dan bila mamal seterusnya saya akan ambil lah, jadikan apa yang you all tulis tu sebagai satu panduan lah untuk saya jalankan mamal pada hari yang berikutnya. Okay, cuma masa saya pendek ni nampak macam agak terkejar-kejar lah. Okay, semua tu. Tapi kalau saya biasa memang tak masalah. Okay, seterusnya ketua kelompok. Okay, kita dah sampai kedua slide yang hari. Okay, rumusan fungsi ketua kelompok di peringkat permulaan. Okay, kita ada dari segi tanggungjawab. Okay, bagaimana untuk mencapai keseimbangan dalam perkongsian tanggungjawab bersama ahli. Seimbang lah. Okay, kena keseimbangan tu maksudnya kita bagi peluang pada semua orang untuk bercakap, kita bagi peluang untuk semua orang cukup masa untuk berkongsi dengan dekat situ. Dan kita bagi juga tanggungjawab pada orang lain, kepada ahli lain untuk bertanya. Kita benarkan, boleh tanya. Boleh memberi respon, boleh memberi pandangan. Itu nanti yang kita nak belajar nanti di peringkat linking, semua itulah facilitating. Dari segi pemahaman kelompok. Dan peraturan ini lebih pada yang norma-norma yang kita bincang di slide-slide yang sebelumnya tadi. Peraturan perlu mendorong ahli untuk mendapat pengalaman maksima dalam proses kelompok. Dan mungkin ayat, kalau saya ayat yang biasa saya guna, kita minta semua ahli jujur berkongsi dan memberi kerjasama supaya situ dapat jalan dengan lebih baik. Itu maksudnya lah saya cakap tu adalah tujuannya untuk pengalaman maksimal, untuk mendapatkan pengalaman maksimal. Okay, and then pembukaan sesi kelompok cara yang baik perlu pada permulaan agar membantu ahli untuk dapat fokus interaksi kelompok. Okay, di mana kita ada cara-caranya, kita ada kaedah strategi kita guna, supaya ahli kita fokus, dapat boleh fokus. Sebab kadang-kadang peringkat awal ahli kita tak fokus sebab fikiran ni masih layang-layang lagi, masih lagi kita tidak nak ikut kelompok ni. Tengok pula ahli kelompok macam tak sesuai lah, macam tak ilham lah. So benda-benda tu sebenarnya menyebabkan benda boleh menyebabkan lagi fokus lah nanti kepada interaksi dengan kelompok. Mata tengok bersikap tu. And then penutup untuk sesi kelompok. Cara yang baik untuk menutup agar tidak menghadkan pengalaman kelompok seterusnya. So bila kita buat kelompok, kita kena gunakan kemampuan merumus,
rumusan besar. Okay. Dan dalam masa sama kita pun ada tugasan-tugasan yang perlu dilakukan di luar daripada kelompok yang kita jalankan. Okay. So, maksudnya kita ada permulaan, maksudnya kita bagi macam planning, okay, untuk proses dan kita bagi arahan pada ahli-ahli yang mungkin perlu dapat sepenuhnya untuk berfungsi dalam kelompok yang seterusnya nanti. Okey. Dan yang akhirnya, okey, rumusan fungsi ahli tahap permulaan. Okey. So ahli-ahli pada tahap permulaan ini melibatkan diri secara aktif dalam membentuk persekitaran yang dipercayai dan luahkan ketakutan, harapan, kebimbangan dan berkaitan dengan kelompok. Okey. So di tingkat permulaan kita ahli untuk okey, kan, boleh percaya ke pada kelompok ni, persekitaran ni sesuai tak, okey, apa yang mereka takut sebenarnya, ada harapan tak dengan kelompok ni, okey. So kita bagi peluang pada mereka untuk menyampaikan apa yang mereka rasa, okey, dan apa yang mereka fikir. Okay. Ada gangguan sikit dekat line ni, okey. So jadikan diri ahli maksudnya kita kena apa maksudnya perkenalan semua tu kena berlaku okay, dalam dan norma-norma kelompok tu jelas lah, okay, uh, kepada ahli, okay, kelompok kerja. Okay, masalah screen ni Ain tak apa, kita dah sampai ke akhir ni. Okay, kemudian bina matlamat khusus dan peribadi bagi melibatkan diri dan kelompok. Okay, so ahli-ahli perlu bina matlamat yang tadi saya katalah. Okay, matlamat yang umum untuk semua orang, okay, dan matlamat yang khusus untuk diri sendiri. So kita harap kita boleh bina lah dua matlamat tu, okay, dalam kelompok yang kita nak buat tu. Okay, dan yang seterusnya adalah belajar mengenai proses kelompok terutama perlibatan dalam interaksi kelompok. So ahli-ahli kita galakkan belajar, okay, untuk bercakap, okay, untuk melibatkan diri, okay, dalam kelompok, okay, supaya interaksi dalam kelompok dapat dikekalkan. Okay, so setakat tu dulu, okay, berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan hari ini, peringkat permulaan kelompok. Ada apa-apa nak tanya? Dah mula ada gangguan line saya ni. Okay, boleh dengar lagi ke? Okay, ada apa-apa lagi tak? Ada apa-apa nak tanya? Okay, boleh, Alhamdulillah. Okay. Ada banyak lagi nota ni yang nak sampai, tapi saya rasa cukup untuk hari ni dulu kot. Okay, cukup untuk hari ni dulu. Okay, sebab petang ni pun kita nak ada makmal. Okay, saya harap you all pun get ready untuk makmal. Okay, macam kita bincang ni tadi lah, tahap permulaan ni. Kan, get ready lah macam mana kita nak bersedia untuk makmal. Okay, yang kita nak boleh dah fikir apa yang awak nak buat dalam makmal petang ni, apa yang you all nak cakap, apa yang you all nak kongsikan. Okay, so boleh fikir dah. So apa yang kita lecturekan pada pagi ni adalah masa 1 jam ni. Okay, so saya mencetus kepada you all punya ni lah. Okay, you all punya idea lah. Okay, dari segi tanggungjawab dan sebagainya di peringkat di peringkat masa kita nak beramal nanti. Okay, so ada soalan? Ada soalan tak? Okay, kalau tak ada soalan, okay. Tak apalah, okay. So kita saya rasa you all pun nak bersedia, nak cari air dan sebagainya agaknya.
Okey, jadi saya nak sambung lagi. Plannya nak sambung lagi. Saya rasa okey lah. Cukuplah dulu. Okey. So get ready untuk makmal kita petang nanti. Kita jumpa pada makmal petang nanti ya. Okay, so kalau ada apa-apa yang you nak bincang nanti, kita boleh bincang dalam makmal, okay, bersama saya ataupun bersama demo masing-masing lah. Okay, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Nanti kalau ada soalan juga, kita bincang kuliah kita seterusnya. Okay, terima kasih. Okay, kita jumpa mak kita petang. Okay, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih Sama. doktor. Nak ingatkan bawa tu petang dulu.